Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan tidak berjadual ke Kementerian Kesihatan di Commonwealth Drive. Pada keberangkatan itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyentuh beberapa perkara yang menyangkut perkhidmatan yang cemerlang kepada rakyat dan penduduk melalui mutu pengurusan dan pentadbiran yang baik, beberapa pelanggaran SOP dalam menghadapi coronavirus dan allowance yang masih tertunggak, isu kekurangan bekalan ubat serta tempoh menunggu yang lama bagi pesakit untuk mendapatkan rawatan. Antara dua perkara yang baginda peringatkan ialah pihak pentadbiran perlu turun padang, tidak setakat membaca atau menerima laporan dalam pejabat sahaja dan kajian perlu dibuat mengenai kecenderungan jururawat kerajaan berpindah ke hospital swasta. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga menggariskan pelan strategik Kementerian Kesihatan yang dilancarkan pada bulan September 2019 memfokuskan 5 matlamat utama iaitu kecemerlangan dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan, pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit berjangkit, perlindungan awam melalui dasar-dasar dan peraturan-peraturan berkesan, kedaya tahanan melalui penggunaan sumber yang optimum dan inovasi, dan tadbir urus yang telus dan proaktif. Semua matlamat ini adalah memberangsangkan belaka. Tinggal sahaja lagi kita ingin melihat perlaksanaannya. Kementerian Kesihatan MOH adalah salah sebuah kementerian yang diberikan peruntukan besar berjumlah hampir 400 juta ringgit. Ia diharapkan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada rakyat dan penduduk. Perkhidmatan itu sedang dikendalikan oleh 4 buah hospital kerajaan. Maka bertolak dari sini, pada hemat beta, tidak ada alasan untuk perkhidmatan yang baik dan bermutu tidak dapat disumbangkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menegaskan semua matlamat utama yang menjadi fokus di bawah pelan strategik Kementerian Kesihatan dapat dicapai tertakluk pada mutu pengurusan dan pentadbiran. Jika mutu pengurusan dan pentadbiran baik, maka baiklah juga hasilnya. Peruntukan yang besar dan peralatan yang mencukupi hanyalah syarat biasa untuk menyampaikan kepada tujuan. Tetapi syarat yang lebih mutlak ialah sumber tenaga manusia. Kerana itu kadang-kadang peruntukan walaupun kecil dan peralatan hanya sederhana, namun kejayaan yang dicapai sangat luar biasa. Mengapakah perkara seperti ini boleh berlaku? Jawabnya kerana sumber tenaga yang melaksanakan kerja-kerja adalah berkualiti tinggi. Dalam titah, baginda juga menekankan perlunya semua peringkat pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan dari peringkat tinggi sampai kepada peringkat bawah menjalankan tugas masing-masing dengan baik dan sempurna. Dalam menghadapi coronavirus, MOH dapat dilihat sebagai berupaya untuk menangani wabak ini dengan kerjasama bersepadu oleh semua pihak. Ini adalah kenyataan yang amat menggembirakan, yang selayaknya disyukuri. Namun masih kedengaran berlaku segelintir warga MOH telah melakukan pelanggaran terhadap SOP dengan salah sebuah pusat kesihatan
mengarahkan supaya segala perkakas untuk menyimpan sampel swab seperti gelas tiup dan peti sejuk dibersihkan oleh petugas pembersih sedang mengikut SOP. Pembersihan itu hanya boleh dibuat oleh jururawat, bukannya pembersih yang tidak pernah dilatih sebagaimana cara melakukan pembersihan. Demikian juga berlaku pelanggaran menghantar sampel swab dengan tidak mengasingkan sampel tersebut, malah menyatukannya dalam sebuah keenderaan yang sama bagi membawa sampel-sampel ujian darah dan air kencing. Padahal mengikut SOP, penghantaran itu patutnya dibuat dengan keenderaan yang berbeza. Kejadian-kejadian seperti ini tidak lain dari turut menggambarkan kelemahan pengurusan dan pentadbirannya. Mengenai isu allowance coronavirus, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, pembayaran allowance kepada sebilangan barisan hadapan masih ada tertunggak atau lambat dibayar. Sama juga dengan beberapa isu lain yang masih kekal menjadi isu, seperti isu allowance coronavirus, yang dikatakan masih ada tertunggak atau lambat dibayar kepada sebilangan barisan hadapan, seperti pemandu, ambulans dan jururawat. Selain itu, terdapat juga kekeliruan mengenai pembayaran apabila sebilangan jururawat mengeluh bahawa mereka sepatutnya menerima 5 kali pembayaran, tetapi cuma menerima 3 kali sahaja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga membangkitkan isu kekurangan bekalan uban dan penukaran jenama uban. Selanjutnya terdapat juga isu kekurangan ubat dan kehabisan barang pakai di hospital dan pusat kesihatan, terutama di 3 buah daerah, selain daerah Brunei dan Muara, di mana para pesakit dan ada kalanya terpaksa pergi ke Ripas untuk mendapatkan bekalan ubat. Bukankah ini juga banyak menyusahkan lebih-lebih lagi bagi golongan pesakit warga emas? Demikian juga sejak beberapa tahun kebelakangan, sering kedengaran berlaku penukaran jenama ubat yang menimbulkan persoalan. Mengapa? Adakah penukaran itu dibuat bertujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah berbanding jenama sebelumnya? Dan juga patut ditanya, adakah pihak MOH pernah melakukan prosedur pemilihan dengan melawat kilang-kilang pengeluaran obat demi menjaga kualiti obat dan keselamatan pengguna? Ini juga merujuk kepada pentadbiran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah membangkitkan isu pesakit yang menunggu agak lama untuk mendapatkan rawatan sehingga mengundang kesalan dan kegusaran orang ramai. Memang diambil maklum bahawa pihak MOH adalah berusaha untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang selayaknya. Tetapi di bahagian-bahagian tertentu masih berlaku kelemahan-kelemahan ketara yang tidak sewajarnya terjadi, seperti tempoh pesakit menunggu doktor agak lama sehingga mengundang kepada kesalan dan kegusaran orang ramai. Begitu juga lebih teruk lagi, pesakit menunggu berjam-jam lamanya untuk mendapatkan rawatan
di bahagian kemalangan dan kecemasan. Kerana di sini sering-sering berlaku ketiadaan doktor. Sepatutnya di bahagian ini tidak boleh berlaku kekosongan doktor, tetapi ia berlaku juga. Mengapa? Adakah perkara ini disedari oleh pihak pentadbiran? Jika disedari, apakah yang telah dibuat atau apakah jenis tindakan yang telah diambil mengenainya? Jika sudah diambil tindakan, mengapakah masih terus berlaku juga? Pada hemat beta, yang menjalankan pentadbiran perlu turun padang untuk memantau perkara ini. Tidak memadai setakat hanya membaca atau menerima laporan dalam pejabat sahaja. Apatah lagi jika laporan memang tidak atau belum pernah dibuat. Apa makna bahagian kemalangan dan kecemasan? Ia bukan tempat untuk menunggu lama-lama, tetapi adalah tempat untuk mendapatkan rawatan secepat mungkin. Menyentuh mengenai kelemahan dalam pengurusan warga Kementerian Kesihatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah berikutan skim perkhidmatan Airline Health Professional AHP yang tidak dikemas kini, ramai daripada kalangan pegawai-pegawai yang mempunyai kelulusan ijazah masih menerima tangga gaji Diploma Tinggi Kebangsaan HND. Ini baru kelemahan yang menyangkut kepentingan awam atau orang ramai. Belum lagi kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan pengurusan warga kementerian sendiri. Seperti berkenaan dengan skim perkhidmatan yang tidak dikemaskini, sehingga ramai dari kalangan pegawai-pegawai di kementerian ini yang mempunyai kelulusan ijazah masih saja menerima tangga gaji Diploma Tinggi Kebangsaan HND yang dipercayai berpunca dari skim perkhidmatan Allied Health Professional AHP. Mereka tidak diperbaharui. Demikian juga sebilangan paramedik dikatakan masih terus meminjam jawatan jururawat kerana kertas kerja bagi peruntukan paramedik masih belum selesai diuruskan oleh pihak pentadbiran walaupun telah mengambil masa 10 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menyarankan agar kajian dijalankan terhadap kecenderungan jururawat kerajaan berpindah ke hospital swasta dan peralatan dan mekanisme termasuk jumlah ambulans dan pemandu ambulans tidak mencukupi. Tegas baginda, semua itu bukan perkara remeh tetapi penting bagi menentukan kelancaran kerja dan keselamatan. Kedengaran juga kecenderungan para jururawat kerajaan untuk berpindah ke hospital swasta. Mengapakah kecenderungan seperti ini timbul? Pihak MOH perlu membuat kajian mengenainya. Perlu juga turut dikaji ialah peralatan dan mekanisme. Misalnya, berapa buahkah ambulans yang diperlukan bagi tiap-tiap daerah dan berapa orang pemandunya. Kerana masih didengar jumlah pemandu ambulans tidak mencukupi, sehingga petugas paramedik ada kalanya disuruh jadi pemandu. Sedang petugas paramedik itu belum pernah diberikan latihan khusus untuk memandu ambulans. Ini semua bukan perkara remeh, tetapi penting untuk menentukan kelancaran kerja dan keselamatan. Demikian secara ringkas untuk direnungkan oleh pihak-pihak berkenaan dalam kementerian.
Pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Kesihatan di Commonwealth Drive ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melawan ke beberapa jabatan dan bahagian di bawah kementerian tersebut. Pusat Operasi Kecemasan antara bahagian yang mula-mula ke bawah Duli Yang Maha Mulia lawati. Bagaimana? What's your function? Untuk menuju para yang dimaklumkan daripada MPH. And you, what's your... Judge transfer to the MRS. You? Polis kami menerima laporan ketibaan dan masukan dan pengeluaran daripada Brunei dan daripada Brunei seluruh. Pusat ini antara lain berperanan mengenal pasti keperluan tambahan dan menyelaraskan sokongan dari hospital dan agensi lain dan menangani kejadian yang tidak dijangka semasa berlaku kecemasan atau bencana. Dengan visi bersama ke arah warga sihat, Kementerian Kesihatan terus komited melaksanakan misinya meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk melalui sistem penjagaan dan penyediaan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, efektif, efisien, responsif, saksama dan mudah diperoleh selaras dengan konsep liputan penjagaan kesihatan menyeluruh. Tumpuan juga turut diberikan bagi meningkatkan kesedaran awam mengenai penjagaan kesihatan, kebersihan dan amalan kepada konsep pencegahan lebih baik daripada perawatan. Inisiatif dan plan-plan tindakan yang digariskan dalam Plan Strategik Kementerian Kesihatan 2019-2023 antara lain menekankan peranan penting setiap jabatan dan perkhidmatan di bawah kementerian tersebut dalam mendukung 5 matlamat strategik. Assalamualaikum. Ini tugasnya ni. Itu lima ini. Yang semua buat. Ada office bagian materi. And this one? This is my office. Penyediaan plan strategik tersebut adalah juga sebagai tanda dokongan kementerian ini kepada pencapaian matlamat Wawasan Brunei 2035 khususnya dalam meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk negara ini. Ukuran petunjuk dan sasaran kesihatan itu juga adalah selaras dengan komitmen dan dokongan negara bagi mencapai sasaran matlamat pembangunan mapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2030. Dalam langkah Kementerian Kesihatan merealisasikan plan strategiknya, satu cabaran besar dihadapi oleh kementerian ini apabila dunia dikejutkan dengan wabak COVID-19. Bagaimanapun, dengan inisiatif proaktif dan pantas dalam pelbagai aspek, negara dapat mengawal dan mengekang wabak tersebut dengan berkesan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia meneruskan keberangkatan dengan berkenan melawan Jabatan Perkhidmatan Saintifik yang berperanan menyediakan perkhidmatan saintifik yang komprehensif melalui penganalisaan makmal kepada pihak kesihatan awam dan agensi penguatkuasaan undang-undang di negara ini. Properly. This is the most important step. Kalau salah.
Jabatan ini mempunyai makmal-makmal yang mampu memberikan perkhidmatan analitikal saintifik dalam bidang sains forensik dan sains kesihatan awam yang diperlukan sejajar dengan perkembangan semasa. Bahagian sains kesihatan dan bahagian forensik sains antara yang mendapat perhatian baginda. Bahagian sains kesihatan mempunyai 5 buah makmal, antaranya makmal keselamatan makanan dan mikrobiologi. Bahagian sains forensik pula mempunyai 5 buah makmal, antaranya makmal narkotik dan makmal toksikologi. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Kesihatan akan terus berusaha memberikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik untuk memastikan kesihatan rakyat dan penduduk pada tahap maksima. Semua inisiatif dan perkhidmatan kesihatan yang diberikan adalah untuk menuju visi bersama ke arah warga sihat. Ke bawah